Saraf. Seluruh kipas tu. Seluruh kipas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh maklum dalam grup kita nak mula dah dalam grup WhatsApp. InsyaAllah. Ustaz Amirul ada dah. Ustaz Amirul. Ustazah Alia. Ada semua dah. Izzatul Iqlimah Ibn Syafi'i. Okey, kita mula insya-Allah. Boleh? Masing-masing dah ada kitab ke? Masing-masing dah ada kitab ataupun belum ada kitab? Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas suara? Suara jelas tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala maulana rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Hadhihi al-majmu'ah al-mubarakah insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan memulakan kitab baru. Kitab ini diberi nama sebagai Tasrif Az-Zanjani ataupun Matan Al-Izzi, Tasrif Al-Izzi. Jadi dua nama lah untuk satu benda yang sama, untuk satu kitab yang sama. Tasrif Az-Zanjani ataupun sebahagian panggil dengan Tasrif Al-Izzi. Jadi ini kitab kedua yang kita baca dalam ilmu saraf selepas kita mengkhatamkan kitab Matnul Bina' wal Asas, Matan Al-Bina' wal Asas. Jadi kitab yang telah dikhatamkan jangan ditinggalkan sahaja di dalam rak ataupun di atas rak, tapi perlu kepada ulang kaji dan murajaah yang berterusan. Okey, jadi sebelum kita masuk pada perbahasan kitab, suka saya untuk membawa sedikit pengenalan mengenai pengarang kitab kita. Kerana dikatakan tidak kenal maka tidak cinta. Jadi kita nak bercinta dengan kitab ni, tak, maka kita kena kenal dulu siapakah pengarang dia. Jadi pertama, nama pengarang kitab kita ialah Izzuddin Al-Imam Izzuddin Abdul Wahhab Ibnu Abil Ma'ali Imaduddin Ibrahim Ibnu Abdul Wahhab Al-Ansari Al-Khazraji Az-Zanjani Al-Baghdadi Al-Syafi'i rahimahullah. Jadi nama beliau ialah Izzuddin Abdul Wahhab. Okey, bermazhab dengan mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kelahiran beliau tidak diketahui pada hari apa, pada tarikh apa. Cuma wafat beliau ikut pandangan yang lebih tepat ialah selepas tahun 665 Hijriyah.
Ha? Fi Baghdad, di Baghdad. Beliau seorang yang faqih, juga adib, seorang yang lughawi, juga nahwi dan mutafannin dalam pelbagai ilmu Islam. Ayahnya seorang yang faqih Syafi'i, ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i. Yang mana ayahnya mengarang satu kitab yang mukhtasar, yang ringkas ke atas wajiz Al-Imam Al-Ghazali. Jadi Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, satu imam yang sangat agung lah. Sangat-sangat agung. Ilmu kalamnya, ilmu fiqhnya, usul fiqhnya, ni jabal, jabal minal jibal. Jadi beliau ada karang kita Al-Wajiz. Ayah kepada musannif kita ni, kepada pengarang matan kita ni, mensyarahkan Al-Wajiz Al-Imam Al-Ghazali. Namanya apa? Naqawatul Aziz. Naqawah. Jadi disebut dalam kitab Mu'jamil Mu'allifin, Mu'jam Al-Mu'allifin, musannif kita ni, pengarang kitab kita ni tinggal di Tibriz. Bermustautin di Tibriz. Dan wafat di Baghdad. Beliau ada meninggalkan beberapa kitab muallafat. Antaranya ialah yang pertama Al-Mabadi' fi Tasrif ataupun At-Tasrif Al-Izzi yang kita nak baca ni lah. Lepas tu syarah kepada kitab tersebut. Jadi Al-Imam Al-Izzi ada matan, dinamakan sebagai matan Al-Izzi, dan dia juga ada syarah ke atas matan beliau. Namanya Al-Hadi. Yang mana kita Al-Hadi selesai ditulis pada bulan Zulqa'dah pada tahun 654. Pada tahun 654 juga, tahun yang sama, cuma bulan Zulhijjah, sebulan selepas daripada beliau mengarang kitab Al-Hadi, beliau mengarang satu kitab lain yang bernama Al-Kafi. Jadi pertama beliau mengarang kitab Tasrif Izzi yang kita nak baca. Kemudian syarah kepada kitab Al-Izzi, nama dia Al-Hadi. Dikarang pada tahun 654 bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah. Sebulan lepas tu karang syarah ke atas syarah. Masya-Allah, sebulan je. Sebulan sahaja mengarang syarah yang lain ke atas Al-Hadi tadi bernama Al-Kafi. Seterusnya kitab yang beliau karang ialah Mi'yarun Nuzzar fi Ulumil Ash'ar. Kemudian Al-Mu'rib amma fi Sahih wal Mughrib. Ini mungkin kitab mu'jam lah, kamus. Kemudian Tashihul Miqyas fi Tafsiril Qistas. Ini kitab mengenai ilmu arud. Nombor 7, Al-Madmun bihi ala ghairi ahli. Ini syair-syair yang dipilih daripada syair jahiliyah. Beliau karang dalam satu kitab, susun dalam satu kitab. Yang ke-8, Umdatul Hisab. Umdatul Al-Hisab. Okey. Kemudian nama beliau kalau kita perasan ada nisbah kepada Zanjan. Zanjani. Di Zanjan ini disebut dalam Mu'jam Al-Mudan oleh muallif beliau, muallif Mu'jam Al-Mudan, iaitu Al-Imam Yaqut. Zanjan kita baca dengan badih Zanjan. Zanjan. Satu negara yang besar, yang masyhur, yang berada di tempat pegunungan. Satu kampung, apa nama? Kalau Ajam dia panggil Zankan. Arab panggil Zanjan, orang Ajam panggil Zankan. Zankan dengan kaf. Dan daripada situ keluar banyak ulama, ahlul hadis dan sebagainya. Dan Zanjan ni dikatakan satu tempat yang cantik lah. Satu tempat yang cantik, yang banyak air di sana, banyak punca air, banyak pokok, tumbuhan dan sebagainya. Selesai kat situ insya-Allah. Jadi insya-Allah kita baca matan kita, insya-Allah diberkahi ya. Kitab ini diberkahi. Walaupun matannya ringkas, tapi sangat diberkahi dan disyarah oleh ramai ulama. Antaranya ialah Al-Imam Al-Kilani. Dan saya akan baca rujuk kepada syarah Al-Imam Al-Kilani lah. Ni. Ini bersama hasyiah. Cetakan Darul Masyariq.
Tapi saya dah sebut dalam grup WhatsApp tu, boleh beli kitab cetakan Darul Kutub Islamiyah dalam harga RM11-12 tak. Belilah syarah. Bila habis belajar dengan saya tu, tak, ulang kaji tu baca syarah. Kalau tak mampu baca matan. Kalau tak mampu lagi tidur. Tak. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca kitab lah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam أن التصريف في اللغة التغيير وفي الصناعة تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها. Jadi musannif kitab memulakan kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dikatakan, i'lam, ketahuilah oleh kamu wahai pelajar, anna tasrifa, sesungguhnya tasrif maknanya ialah fil lughah, pada sudut bahasa. At-taghyir. At-taghyir ni perbuatan menukarkan, mengubah. Itu pada sudut bahasa. Jadi at-tasrif, sudut bahasa, ialah taghyir, mengubah, menukarkan. Boleh? Dalam ayat Quran disebut wa tasrifir riyah, dengan makna apa? Diubahkan, ditukarkan riyah, iaitu udara daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, daripada satu jihah arah kepada jihah arah yang lain. Wa fi sinaati, dalam as-sinaah, sinaah maknanya dalam ilmu ini, ilmu saraf, di sisi ulama at-tasrif, di sisi sarfiyin. Nah, makna at-tasrif ialah tahwilul aslil wahid. Tahwil maknanya taghyir, mengubah. Mengubah asal yang satu ila amsilatin mukhtalifah, kepada amsilah, kepada amsilah maknanya auzan, kepada wazan-wazan yang pelbagai. Lima'anin, atas tujuan mendapatkan apa? Makna-makna yang dituju, yang mana makna-makna yang dituju itu la tahsulu illa biha, tidak akan tercapai illa biha, melainkan dengan cara apa? Dengan cara kita mengubah asal yang satu tadi tu. Asal yang la tahsulu. La tahsulu maknanya tidak tercapai makna-makna yang kita nak tuju tu. Illa biha ay bitilkal amthilati al-mukhtalifah. Kecuali dengan apa tu? Dengan contoh-contoh yang pelbagai. Dia sebut benda ni, mudah je. Jadi pada sudut istilah ialah tahwilul aslil wahid. Kita mengubah satu asal. Asal kat sini apa dia? Khilaf. Khilaf. Ulama Basrah ataupun Busrah ataupun Bisrah, boleh baca 3 baris ba tu. Ulama Basrah mengatakan asal bagi satu-satu kalimah ialah masdar. Maknanya daripada masdar tu keluar isim fa'il, isim maf'ul, fa'il mudhari', fa'il madhi, fa'il amar, fa'il nahyi dan sebagainya. Daripada masdar, puncanya daripada masdar. Dan itu mu'tamad lah. Itu yang mu'tamad. Di sisi ulama Al-Kufah, mereka mengatakan asal yang wahid, yang daripada asal itu punca kepada kalimah-kalimah yang lain, tak, ia merupakan fa'il madhi. Jadi khilaf. Dan masing-masing ada dalil lah. Ulama Basrah kata asal kepada isim fa'il, isim maf'ul, fa'il mudhari', fa'il madhi ialah masdar. Tak. Tapi ulama Kufah kata fa'il madhi. Daripada daraba tu keluarlah daribun, madrubun, idrib, la tadrib dan sebagainya. Boleh? Jadi pada sudut sinaah, tahwilul aslil wahid ila amsilatin mukhtalifah, menukarkan asal yang satu, sama ada masdar ataupun fa'il madhi, khilaf kat situ, ila amsilatin mukhtalifah, kepada wazan-wazan yang pelbagai. Wazan-wazan yang pelbagai. Tak? Daripada masdar tukar kepada fa'il madhi, kepada mudhari', kepada nahyi, kepada nafi, kepada isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isimul alah, isim marrah, isim nau' dan sebagainya. Boleh? Jadi tahwilu al-aslil wahid ila amsilatin mukhtalifah, menukarkan satu asal kepada wazan-wazan yang pelbagai, lima'anin, tujuan kita tukar tu daripada contoh ad-darb, masdar, ad-darb, pukulan. Kita tukar tu untuk kita capai makna yang lain.
Daripada ad-darb, kita nak sebut darib. Daripada ad-darb, darb ni makna pukulan. Kita nak dapatkan makna pemukul. Kita sebut daribun. Kita nak dapatkan makna yang dipukul. Kita sebut madrubun. Tak. Kita nak sebut pukul lah. Sebut idrib. Jadi idrib asalnya daripada ad-darb. La tadrib daripada ad-darb. Tak. Daraba daripada ad-darb. Darib daripada ad-darb. Dan begitulah seterusnya. Okey. La tahsulu illa biha. Yang mana makna-makna itu tidak akan didapati melainkan dengan apa? Biha. Biha itu makna bi tilkal al-amthilah al-mukhtalifah. Melainkan dengan contoh-contoh yang pelbagai tersebut. Kalau sangkut beritahu, takut internet. Boleh tak? Jadi itu makna at-tasrif pada sudut istilah. Tahwilu al-asli al-wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin. Boleh tadi? Maqsudatin la tahsulu illa biha. Selesai. Mudah je. Thumma. Baca lagi. Al-fi'lu imma thulasi wa imma ruba'i. Wa kullu wahidin minhuma imma mujarradun aw mazidun fih. Wa kullu wahidin minhuma imma salimun aw ghairu salimin. Ni yang dah belajar mata bina ni mudah dah. Nak faham tak? Ni ulang kaji je ni. Okey, kemudian, summa tu kemudian. Maknanya kemudian ataupun selepas kamu tahu makna tasrif pada sudut bahasa dan sudut istilah, maka al-fi'lu, fa'al itu, tak fa'al, apa fa'al? Satu kalimah yang menunjukkan atas satu makna, yang mana makna itu bersekali ataupun bersepakai dengan zaman. Sama ada zaman al-madi ataupun al-hal ataupun al-istiqbal. Itu al-fi'lu. Sebagaimana kita belajar dalam saraf, dalam nahwu. Jadi al-fi'lu itu imma thulasi. Fa'al sama ada fa'al thulasi. Apa fa'al thulasi? Belajar dah sebelum ni. Fa'al thulasi ialah fa'al yang asal hurufnya itu ada 3. Contoh daraba. Daraba itu asal kepada fa'al tersebut. Huruf asal bagi fa'al tersebut. Tidak ada sebarang penambahan. Daraba itu fa'al thulasi. Wa imma ruba'i. Ataupun fa'al ni juga ada yang ruba'i. Ruba'i ni maknanya usul hurufihi. Asal kepada huruf-hurufnya memang 4. Bukan 3 tambah 1 tak. Asalnya memang 4 dah. Itu kita panggil ruba'i. Jadi fa'al ada thulasi. Contohnya daraba. Ada ruba'i. Contohnya apa? Dahraja. Ruba'i mujarrad. Okey, jadi Syekh sebut apa? Fa'al ni thulasi ataupun ruba'i. Maka tidak ada fa'al yang asal hurufnya kurang daripada 3 ataupun lebih daripada 4. Sekurang-kurang huruf bagi fa'al 3. Tak? Paling banyak 4. Huruf asal lah, huruf asal. Boleh jadi juga 3 tu ditambah, maka jadi 4. Ataupun yang 4 itu ditambah, maka jadi 5, jadi 6. Tak, sebab tu kita ada sudasi. Tapi asal bagi huruf 2 je. Sama ada 3 huruf itu paling kurang. Tak boleh 2, tak boleh. Ataupun 4 huruf itu yang paling banyak. Dan dia ada alasan dia. Daripada mana kita tahu kalimah tu memang 3 ataupun 4. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Tu bi syahadati tatabbu' wa istiqra'i kalamil Arab. Ulama lah, ulama lughah ni dia kaji. Dia kaji kitab-kitab lughah, dia kaji kalam-kalam Arab. Tak, dia tengok tak ada pun fa'al yang datang atas 2 huruf. Dan juga tidak ada fa'al yang lebih daripada 4 huruf. Tak, maknanya tidak ada fa'al yang asal hurufnya tak kurang daripada 3 dan lebih daripada 4. Boleh? Wa kullu baca matan. Wa kullu wahidin minhuma imma mujarradun aw mazidun fih. Dan setiap satu daripada kedua-duanya, makna thulasi dan juga ruba'i. Setiap satu daripada 2 ni imma mujarradun, ada yang mujarrad, ada juga au mazidun fih, ada yang
mazidun fih. Ni jelaslah. Ha? Maknanya apa? Fa'al sulasi ada sulasi mujarrad, maknanya memang 3 huruf. Daraba. Lepas tu ada yang sulasi mazid, dia fa'al 3 huruf tapi ditambah 1 huruf, ditambah 2 huruf. Tak. Begitu juga fa'al ruba'i tadi. Ruba'i ada yang mujarrad, memang 4 huruf. Ada juga ruba'i yang mazidun fih. 4 huruf tu ditambah 1 huruf ataupun 2 huruf. Boleh? Boleh tak? Ini semua akan datang lah. Ini baru mukaddimah baru ni. Wa kullu wahidin, tapi kalau perasan siapa yang dah ikut kelas sebelum ni, iaitu kelas matan bina, dia belajar ni dia ulang kaji sebab benda tu dah dipelajari. Sebab tu penting sistem at-tadarruj ni, belajar ikut tertib. Belajar ikut tertib. Supaya bila kita belajar kitab kedua, kita tak anggap semua sekali tu baru. Kita hanya nak tambah maklumat. Ataupun kita nak isbatkan lagi apa yang dah pernah kita belajar. Ataupun kita nak ubah kefahaman yang kita mungkin salah faham pada kelas yang pertama ataupun kitab yang pertama. Jadi sangat penting at-tadarruj fi ta'allum ni dalam belajar. Begitu juga fi ta'lim dalam mengajar. Tak payah lorat lah, tak payah lorat. Okey, selesai. Baca lagi. Wa kullu wahidin minhuma imma salimun aw ghairu salimin. Okey, dan setiap satu daripada kedua-duanya. Maknanya apa ni? Dan setiap satu daripada kedua-duanya. Apa maksud dia? Dan setiap satu daripada sulasi dan juga ruba'i. Yang mana sulasi itu ada mujarrad, ada mazid. Ruba'i ada mujarrad, ada mazid. Maknanya kat sini. Dan setiap satu daripada kedua-duanya kat sini maknanya sulasi dengan ruba'i. Tapi sulasi itu ada 2 dah bahagian. Ada mujarrad, ada mazid. Ruba'i pun ada mujarrad, ada mazid. Jadi Syekh sebut setiap daripada 2 ni, yang mana 2 ni terbahagi pada 2 pula. Tak. Ada imma salimun au ghairu salim. Kalau kita nak perincikan lagi, kita sebut sulasi mujarrad, ada salim, ada ghairu salim. Sulasi mazidun fih, ada mujarrad, ada salim. Ruba'i mujarrad, ada salim, ada ghairu salim. Lepas tu satu lagi apa? Mujarrad mazidun fih juga, ruba'i mujarrad al-mazid juga ada salim atau ghairu salim. Boleh? Tu. Jadi wa kullu wahidin minhuma imma salimun aw ghairu salimin. Jadi setiap satu daripada 2 atau setiap satu daripada 4. Imma salimun sama ada fa'al tu salim, selamat. Selamat ni maknanya dia huruf asal dia terselamat daripada huruf illah. Daripada huruf alif waw ya, terselamat daripada huruf hamzah, terselamat daripada tad'if, iaitu ada sabdu. Au ghairu salimin, ataupun tidak selamat. Tak, contohnya wa'ada wa au'ada Syekh sebut tu. Wa na'ni. Dan kami maksudkan, kami kat sini bukan saya lah. bukan ajar tak. Na'ni kat sini, kami kat sini maknanya ma'asyiru ulama'is sarf. Ulama' saraf. Dan kami maknanya kami sebagai ulama' saraf. Tak. Memaksudkan, mengkehendaki daripada kalimah bisalim itu, tak, wa na'ni bisalimi ma salimat hurufuhul asliyatu allati tuqabalu bil fa'i wal 'aini wal lam min hurufil 'illah. Dan kami maksudkan dengan salim kat sini ialah fa'il yang selamat huruf-huruf asliyahnya. Jadi ingat, salim ialah fa'il yang selamat huruf-huruf asliyah. Dengan makna kalau tak selamat huruf-huruf asliyah, maka itu bukan salim. Itu satu. Kalau huruf yang zaidah, tidak selamat, sekira-kira ada huruf illah dan sebagainya, kekal dianggap sebagai fa'il itu fa'il yang selamat. Sebab nak kata selamat ataupun tidak selamat, salim ataupun tidak salim, kita pandang kepada huruf asal, bukan huruf zaid. Jadi baca wa na'ni bisalimi ma. Ada kami maksudkan dengan salim ialah fa'il salimat huruful asliyah, yang selamat huruf asalnya,
yang mana huruf asalnya itu allati tuqabalu bil fa'i wal 'aini wal lam min hurufil illah. Huruf asal itu pula dimuqabalahkan dengan fa'ala. Fa, ain, lam. Fa'ala. Tak, jadi fa'ala selamat fa fa'il, ain fa'il, lam fa'il itu daripada huruf illah. Apa huruf illah? Tu. Huruf illah alif waw ya lah. Awi ya, awi. Tu, alif waw ya. Wal hamzah juga selamat daripada hamzah. Wat tad'if juga selamat daripada tad'if. Cuma tad'if ni pada sulasi berbeza dengan pada rubai. Sebagaimana kita terang pada matan bina dan kita akan terang balik dalam kitab ini. Boleh tak? Selesai kat situ. Kemudian ada penambahan dalam syarah tu, saya hurai sikit. Sekarang tak ada yang pula dah. Ada insya-Allah. Jadi ketahuilah olehmu, ulama saraf ni dia letak satu mizan, satu timbangan untuk menimbang kalimah-kalimah yang ada, yang datang dalam bahasa Arab. Timbangan tersebut kalau thulathi atas wazan fa'ala. Fa'ala. Kalau rubai, fi'ilnya 4 huruf atas wazan fa'lala. Fa'lala. Jadi contoh fa'ala, daraba. Daraba, dad berbetulan dengan fa. Maka dad dipanggil fa'ul fi'il. Ra, dara. Ra berbetulan dengan apa? Ain. Maka ra dipanggil ainul fi'il. Daraba, ba berbetulan dengan lam, fa'ala. Tak, maka ba tu dipanggil lamul fi'il. Begitu juga pada fa'lala. Fa'lala. Contohnya kita ambil dahraja. Fa'lala. Ni kena ada pen, nasi putih. Tak? Ada pen ke pensil, ada kertas. Tu dia. Mana contoh kertas? Ada kertas satu, tulis. Masing-masing tulis. Fa'lala. Bawah tu tulis dahraja. Jadi fa fa'il berbetulan dengan dal, maka dal dipanggil fa'ul fa'il. Ain berbetulan dengan ha, maka ha tu dipanggil ainul fa'il. Dahra, ra berbetulan dengan lam pertama. Tak, maka ra tu dipanggil lamu al-fa'il yang pertama. Dahraja, jim berbetulan dengan lam, lam yang terakhir. Maka jim tu dipanggil lamul fa'il athani. Itu penting tu. Okey, kemudian disebut dia ni. Okey, kemudian disebut wa idza zida fil mauzun. Kalau kita tambahkan pada timbangan itu satu huruf, tak, maka huruf yang sama itu kita tambahkan pada mizan. Pada mizan. Contohnya apa saya sebut sini? Idrib. Jadi asalnya fa'ala. Fa'ala. Lagu tu. Bawahnya apa? Daraba. Daraba. 3 huruf lah. Fa'ala 3 huruf. Daraba 3 huruf. Daraba ni kalau dia jadi fa'il amar. Bunyinya lagu mana? Daraba yadribu idrib. Idrib. Jadi bila sebut idrib, tak, pada idrib ni asalnya daraba 3 huruf ditambah depan tu alif. Idrib. Alif. Maka pada wazan dia pun ditambah. Maka wazan bagi idrib if'il. If'il. Boleh? Asalnya fa'ala ditambah juga alif. Jadi kalau pada mauzun, pada idrib tu ditambah, maka pada wazan juga kita tambah alif. Huruf yang sama lah kita tambah. Kalau kurang pun sama. Contoh, qala. Qala ni kalau kita nak sebut saya berkata, qala ni dia lelaki berkata, telah berkata. Kalau kita nak sebut saya telah berkata, kita sebut apa? Qultu. 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 Qultu ni huruf apa yang hilang? Tengoklah, asalnya qala, iaitu qawala. Asal qala qawala. Qawala atas wazan fa'ala.
Tak. Jadi qultu qaf ada, lam ada. Yang hilang ialah waw. Qawala, waw tu hilang. Waw tu mewakili ain fa'il. Mewakili ain fa'il. Fa'ala, qawala. Jadi waw hilang, maka ain pun mesti hilang. Jadi qultu, kalau ditanya atas wazan apa? Qultu ni atas wazan apa? Jangan sebut qultu atas wazan fa'ala. Salah. Qultu atas wazan apa? Kita sebut qul. Dia mari dengan sangkut, tuan-tuan. Beratlah lagu ni. Tak apa, Mana tadi? Qultu. Qultu. Qultu ni yang hilang huruf waw. Maka bila nak sebut wazan, qultu ni atas wazan apa? Atas wazan fultu. Ful. Sebab asal fa'ala. Jadi fultu. Qultu atas wazan fultu. Jadi pada qultu, waw yang hilang, iaitu mewakili ain fa'il. Maka fa'ala, ain tu kita buang jugalah. Ain kita buang, maka bunyinya fultu macam qultu. Boleh? Tu penting tu. Lepas tu qiyas lah, yang lain pun qiyas. Boleh baca dalam syarah tu. Syarah Kailani tu boleh faham lah. Selesai kat situ. Beres. Baca lagi. Amma thulasi al-mujarrad. Amma thulasi al-mujarrad. Okey, jadi selepas Syekh terang. Selepas Syekh terang, bahagian fa'il tu ada 4. Pertama, thulasi mujarrad. Yang kedua, ruba'i mujarrad. Yang ketiga, thulasi mazid. Madihi ala fa'ala maftuhal ain fa mudari'uhu ala yaf'ulu aw yaf'ilu bi dhammil ain aw wa mana yamna'u wa aba ya'ba. Ustaz Syahmi kita, Ustaz Syahmi, Ustaz Amirul, ada sahabat-sahabat yang lain yang dengar ni, cuba respon sikit. Sepatah 2. Dia sangkut tadi. Ada tak? Komen sikit. Allah. Sangkut kat mana tu? Cuba respon sikit. Kalau pakai Wi-Fi, dia boleh pindah tak? Kalau kita beli Wi-Fi tak? Pasang sini nanti boleh bawa ke tempat lain tak? Tak tahu nak pindah bila, pasang terus dah. Sekarang dia jelas tak? Sekarang jelas tak sekarang ni? Tak apa, mula-mula ni santai-santai lu. Santai-santai lu mula-mula ni. Kita pun tak susah sangat pun, insya-Allah. Okey, sambung Bismillah. Amma thulasil mujarrad. Okey, adapun thulasil mujarrad, fa in kana madihi ala fa'ala. Kalau fa'il madinya atas wazan fa'ala, tak, mana ain itu bagi atas.
Ya. Famudari'uhu, maka mudari'nya tak ala yaf'ulu, datang atas wazan yaf'ulu. Datang atas wazan yaf'ulu. Datang atas wazan yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Au yaf'ilu, ataupun datang atas wazan yaf'ilu. Jadi fa'ala boleh jadi yaf'ulu mudhari' dia, boleh jadi juga yaf'ilu. Contohnya nasara yansuru. Dalam matan tu nahwu nasara yansuru, maknanya fa'ala yaf'ulu. Ataupun fa'ala yaf'ilu. Contoh wa daraba yadribu. Daraba yadribu. Ni. Boleh tak? Wa yaji'u ala yaf'alu maftuhal ain. Juga datang atas wazan yaf'alu. Yaf'alu. Jadi fa'ala sama ada yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Tapi fa'ala yaf'alu tu apa? Wa yaji'u ala yaf'alu maftuhal ain idza kana ainu fi'lihi aw lamuhu harfan min hurufil halq. Bila mana ain fa'il ataupun lam fa'il itu huruf halq. Fa'ala datang atas wazan yaf'alu. Kalau ain fa'il, ain fa'ala tu, ataupun lam fa'il, lam fa'ala tu huruf halq. Apa huruf halq? Mudah je Syekh sebut tu. Wahyal hamzatu wal ha'u wal ainu wal ha'u wal ghainu wal kha. Tak? Tu. Kalau datang huruf tu mewakili ainul fa'il ataupun lamul fa'il, maka fa'il mudhari'nya akan datang yaf'alu. Yaf'alu. Tu. Boleh tak? Boleh? Boleh tak? Kemudian saya nak sebut dua perkara. Pertama, baca contoh dulu. Nahwu sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Kalau tulis sa'ala tu atas wazan fa'ala, ain fa'il berbetulan dengan hamzah, huruf halq. Maka sa'ala mudhari'nya yas'alu. Mana'a. Mana'a, bawah tu tulis fa'ala. Jadi, lam fa'il berbetulan dengan ain, huruf halq. Maka mana'a yamna'u. Baca dia. Okey. Boleh? Lepas tu saya nak sebut satu kaedah penting. Ustaz Fikri masih tersekat ke? Okey, satu kaedah penting. Apa dia kaedah penting? La yalzam min wujudi syarti wujudul masyrut. Wa innama yalzam min adami syarti adamul masyrut. Tidak lazim daripada adanya syarat, adanya yang disyaratkan. Jadi kita sebut tadi, kalau fa'ala, ain fa'il itu huruf halq, ataupun lam fa'il itu huruf halq, maka fa'ala datang atas wazan yaf'alu. Datang atas wazan yaf'alu. Okey. Macam mana pula? Ni macam iktiraf lah. Ada orang kritik. Kaedah kamu ni tak boleh pakai. Dia condemn. Sebab apa? Kamu sebut dakhala. Dakhala. Dakhala atas wazan fa'ala. Cuba kamu perhatikan. Ni ada orang datang nak iktiraf Syekh. Dakhala fa'ala. Kat tengah tu kha. Sedangkan kha itu berbetulan dengan ain fa'il. Jadi ain fa'il berbetulan dengan kha. Kha tu huruf halq. Kamu sebut kalau ain fa'il ataupun lam fa'il pada fa'il madhi itu huruf halq, tak, maka wazannya fa'ala yaf'alu. Sekarang ni tak. Dakhala yadkhulu. Jadi khu, bukan dakhala yadkhalu, tak baca yadkhalu, kita baca yadkhulu. Jadi apa yang kamu sebut tak betul. Jawapan dia mudah je. Kaedah tadi. Tidak lazim bila ada syarat ada masyrut. Tidak lazim
Bila ada syarat, ada masyru'. Maknanya tidak lazim, tidak semestinya bila mana ain fa'il ataupun lam fa'il itu huruf halq, maka wazannya mesti yaf'alu. Tak semesti begitu. Tak semesti begitu. Boleh tak? Tu. Boleh? Ada syarat. Tidak lazim daripada ada syarat, adanya masyru'. Dah khala cukup syarat lah. Sebab tu ada khalu. Tak semestinya begitu. Sebab tu dibaca khulu. Kesempurnaan kaedah. Tapi lazim, daripada tidak ada syarat, tidak ada masyru'. Maknanya apa? Bila tak cukup syarat, confirm tak boleh datang atas wazan yaf'alu. Yaf'alu. Contoh, daraba. Daraba cukup syarat tak? Daraba atas wazan fa'ala. Ain fa'il, lam fa'il tidak berbetulan dengan huruf halq. Tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, confirm tidak ada masyru'. Maka confirm daraba tak boleh baca yadrabu, salah. Daraba tak boleh baca yadrabu, salah. Kena baca yadribu. Sebab apa? Syarat tak cukup. Maka masyru' tak boleh ada. Tapi kalau syarat ada, adakah mesti masyru' ada? Tak. Boleh tak? Boleh. Syok belajar ni, syok. Dia mari tahu tu. Dia syok belajar. Sebab tu Al-Imam, siapa dia? Imam Razi sebut. Nikmat belajar ni, nikmat ilmu ni lebih nikmat daripada nikmatul jima'. Kalau tak silap saya lah, Imam Razi sebut. Nikmat belajar ni lebih nikmat daripada nikmat bersetubuh. Sebab nikmat bersetubuh ni, waktu tu ialah waktu bersetubuh tu. Tak? Tapi nikmat ilmu ni sentiasa ada pada badan kita. Sampai bila-bila, sampai kita mati. Mana setiap saat tu ada ilmu tu. Jadi nikmat lah berbanding orang lain yang jahil. Sebab tu ulama-ulama kita dulu ada yang belajar, ada yang sakit, tapi waktu mengajar dia sihat. Itu satu karamah, satu hal dah. Tapi dia panggil nikmat. Dia jadi satu nikmat. Faham tak? Yang menyebabkan sakit pun boleh jadi sembuh. Sebab dia mengajar. Ya? Okey, boleh? Selesai kat situ. Baca lagi. Wa aba ya'ba syadzun. Wa aba tu mubtada' lah. Wa aba dan aba ya'ba syadzun. Aba ya'ba merupakan syadz. Syadz ni satu perkara yang asing. Satu perkara yang asing. Jadi pada wa aba ya'ba syadzun dalam matan tu seolah-olah ini jawapan kepada satu soalan yang ditakdirkan. Tadi kamu sebut kaedah. Maka ada orang datang, orang pelekeh. Orang pelekeh. Apa dia? Aba ya'ba ni. Tak. Aba ya'ba. Aba ya'ba kalau kita tengok atas wazan apa? Aba maknanya aba'a. Aba ya'ba. Al-iba. Ghaza yaghza. Ghaza yaghzu. Rama yarmi ghaza yaghzu. Wow. Ghazawa. Rama yarmi. Belakang tu ya. Jadi kat sini. Aba ya'ba, belakang tu alif lah. Belakang tu alif. Jadi kalau tengok aba, asalnya aba'a tak? Jadi ba dengan belakang tu aba. Aba atas wazan fa'ala. Aba atas wazan fa'ala. Ain fa'il, lam fa'il bukan huruf halq. Bukan huruf halq. Tak? Tapi datang juga fa'il itu atas wazan fa'ala yaf'alu. Sepatutnya bila mana fa'il itu ain fa'ilnya, lam fa'ilnya bukan huruf halq, maka tak boleh datang atas wazan fa'ala yaf'alu. Tak? Maka jawapannya tadilah yang kita dah terang tadi. La yazam min wujud syar' wujudul masyrut wa innama yazam min adami syar' adamil masyrut. Tidak lazim daripada tidak ada syarat, tidak ada masyrut. Kat sini tu. Tidak ada syarat. Tidak lazim, tidak ada masyrut.
Maknanya kat sini tidak ada syarat. Syarat tak cukup. Tapi ada je masyru', tidak ada masalah. Tak, okey. Cumanya kat sini Syekh sebut jugalah. Wa aba ya'ba syadzun. Satu perkara yang syadz, asing. Syadz ni lawan kepada qiyas. Dan mereka ulama' sebut, kaedah bagi syadz, yuhfazu wa la yuqasu alaih. Dihafaz sahaja dan tidak boleh diqiyaskan. Kita hafaz sahaja. Aba ya'ba. Kita hafaz fi'il madhinya aba, fi'il mudhari'nya ya'ba. Hafaz. Kalau nak qiyas fi'il lain dengan aba ya'ba tak boleh lah. Ya, okey. Okey. Dalam hasyiah tu ada sebut sikit, saya tambah lah. Saya tambah. Tak apa, ini tak baca banyak pun tak apa lah, mukadimah. Imam Taftazani ada menyebut keadaan aba ya'ba itu syadz tidak menafikan ianya boleh berlaku dalam kalam yang fasih, kalam yang comel, yang molek, walaupun digunakan satu kalimah yang syadz. Sebab apa? Sebab mereka iaitu ulama saraf mengatakan al-syadzu, perkara yang syadz itu ala thalathati aqsam, 3 bahagian. Pertama, syadz yang berbeza dengan qiyas. Duna al-isti'mal. Qismun mukhalifun lil qiyas duna al-isti'mal. Qismun mukhalifun lil qiyas duna al-isti'mal. Satu bahagian yang berbeza dengan qiyas tapi tidak berbeza dengan al-isti'mal. Boleh tak? Mukhalif ni berlawanan. Berlawanan. Jadi syadz, saya ulang, syadz ada 3 bahagian. Yang pertama, qismun mukhalifun lil qiyas. Satu bahagian syadz dia tu berbeza, berlawanan dengan qiyas. Tapi tidak berlawanan pada sudut isti'mal. Mana pada sudut isti'mal diterima. Mana pada sudut penggunaan diterima. Yang kedua, qismun mukhalifun lil isti'mal duna qiyas. Satu perkataan yang syadz, yang asing, yang berlawanan dengan isti'mal, maknanya jarang digunakan. Tak, tapi tidak berlawanan dengan qiyas. Kalau tengok qiyas betul, bunyinya begitu. Tapi pada sudut isti'mal orang jangan guna. Itu yang kedua. Dua-dua ini makbul, diterima. Syadz yang berlawanan dengan qiyas tapi banyak digunakan. Yang kedua, syadz yang berlawanan dengan al-isti'mal, makna jarang diguna tapi sahih pada sudut, betul pada sudut qiyas. Dua ni makbul. Maknanya kalau digunakan dalam kalam, dianggap sebagai kalam yang fasih, tidak merosakkan kalam tersebut. Yang ketiga yang ditolak, syadz yang berbeza dengan qiyas, maknanya dia tu tak ikut qiyas asal. Macam ya aba ya'ba lah kalau ikut qiyas. Tak boleh lah aba ya'ba. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat. Aba tu ain fa'il, lam fa'il tu bukan huruf halq. Jadi dia berbeza pada sudut qiyas. Tak. Tapi kat sini dia tak berbeza dengan sudut isti'mal lah. Dia tidak berlawanan dengan isti'mal. Dia banyak juga digunakan. Jadi yang ketiga ialah qismun yang berbeza berlawanan dengan qiyas dan juga isti'mal itu yang ditolak. Adapun ya'ba ni diterima. Selesai. Sambung lagi. Komen sikit. Sikit sangat baca ni. Selesai dah 3 tu. Jadi kesimpulan, fa'ala keluar daripadanya yaf'ulu. Contoh nasara yang suruh. Fa'ala keluarnya yaf'ilu. Contohnya daraba yadribu. Fa'ala keluar juga apa? Yaf'alu. Itu kalau ain fa'il, lam fa'il huruf halq. Ain ataupun lam fa'il huruf halq. Contoh apa dah? Sa'ala yas'alu. Mana ayam? Na'am. Okey, baca lagi. Wa in kana madhihi ala fa'ila maqsur al-'ain famudari'uhu ala yaf'alu bi fathil 'ain nahwu 'alima ya'lamu illa ma shadza min nahwi hasiba yahsibu wa akhawatih. Tu dia. Boleh tak? Okey, wa in kana, dan kalau dan adalah kalau apa tu madhihi, fi'il madhinya atas wazan fa'ila, ala fa'ila. Tadi fa'ala keluar 3. Kat sini fa'ila maqsural ain. Ain dia bagi bawah. Fa mudari'uhu, maka mudari'nya datang ala yaf'alu.
fa'ila yaf'alu bi fathil ain. Fa'ila yaf'a bagi atas. Contohnya alima nahwu alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Ini bab rabi'. Ini bab yang keempat. Jadi bab yang pertama dalam kitab ni, kalau ikut susunan kitab ni, fa'ala yaf'ulu. Itu bab pertama. Bab kedua fa'ala yaf'ilu. Bab ketiga fa'ala yaf'alu. Bab keempat fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Okey. Illa ma syadza min nahwi hasiba yahsibu. Kecuali perkara yang syadz, fi'il yang syadz. Contohnya hasiba. Hasiba, tulis kat kertas itu, hasiba atas wazan fa'ila. Tak, hasiba fa'ila. Jadi ain fa'il tu bagi bawah. Hasi. Si tu mewakili ain fa'il lah, berbetulan dengan ain fa'il. Jadi sepatut hasiba fa'ila yaf'alu. Hasiba yahsabu sepatutnya. Tapi kat sini syadz. Hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu. Ini contoh syadz daripada fa'il yang sahih. Hasiba yahsibu. Jadi kita tambah satu maklumat lah. Dalam matan bina mungkin tak disebut. Dalam matan bina sebut fa'ala keluar fa'ila keluar yaf'alu. Tapi tak sebut fa'ila yaf'ilu tu syadz. Kat sini disebut sebagai syadz, asing. Asing. Okey. Illa ma syadza min nahwi hasiba yahsibu wa akhawatih. Kecuali apa yang asing daripada hasiba yahsibu dan juga akhawatih. Akhawat tu adik-beradik lah. Jadi yang asing sama ada hasiba, itu daripada fa'il yang sahih, ataupun adik-beradik kepada hasiba, iaitu fa'il yang mu'tal. Nak contoh wamiqa. Waw tu bagi atas semula. Wamiqa. Tak. Wamiqa. Tak, jadi fa'il ni fa'il mu'tal. Sebab fa'ala, fa'il bertemu dengan waw. Fa'ala wa. Huruf illah dah, awal lagi dah. Wamiqa. Tak. Jadi sepatut bila wamiqa atau wazan fa'ila, dia akan jadi yaf'alu macam alima ya'lamu. Kat sini wamiqa patut jadi apa? Yamaku. Kalau asal dia yaumaku. Tak. Tapi kat sini dia tak jadi yaumaku, dia jadi yaumiku. Yaumiku, wamiqa yaumiku. Bila berlaku proses lain jadi yamiku. Jadi bagi bawah yamiku. Itu syadz jugalah. Dalam syarah tu ada sebut, dalam syarah Qailani tu boleh baca. Dan ini bab yang kelima. Ini bab yang kelima. Jadi bab kelima apa dia? Fa'ila. Fa'ila yaf'ilu. Itu babun khamis, bab yang kelima. Yang terakhir, wa in kana madhihi ala fa'ula madmumal aini fa mudhari'uhu ala yaf'ulu bi dhammil ain nahwu hasuna yahsunu. Kalau fa'il madhinya atas wazan fa'ula, madmumal ain, maknanya ain dia tu madmum bagi dhammah, fa mudhari'uhu, maka fa'il mudhari'nya datang atas wazan yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Tak. Contoh nahwu hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu. Itu bab yang ke-6. Jadi kesimpulan dia, bab bagi sulasi mujarrad ini, iaitu fa'ala, keluar daripadanya 6 fa'il mudhari'. Tak. Baca dulu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ulu. 3. Lepas tu fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu. Yang terakhir fa'ula yaf'ulu. Okey. Ada benda saya tinggal tadi. Pertama, ni yang saya tinggal tadi. Kenapa fa'il madhinya hanya 3? Fa'ula, fa'ila, fa'ala, fa'ula, fa'ila. Sebab apa 3? Tak jadi 4. Ataupun sebab apa, soalan yang lebih tepat, sebab apa dia ambil iktibar pada ain fa'il? Bila dia ambil iktibar pada ain fa'il, maka keluarlah 3 bab. Fa'ala, fa'ula, fa'ila.
Mudah je. Sebab ain tu yang sentiasa berbaris. Dia sentiasa berbaris dan baris dia ada tiga. Jadi kita sebutlah tiga. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Tiga. Dia tidak ambil kira dengan fa fa'il dengan lam fa'il. Sebab fa fa'il dengan lam fa'il tu sentiasa bagi atas. Fa'ala, fa'ula, fa'ila. Sentiasa fa dengan lam bagi atas semua. Jadi tak boleh nak bahagi pada 2, 3 lah. Jadi dia bahagikan kepada 3 tu. Dia bahagikan kepada 3 tu, kita pandang pada sudut ain dia tu. Dia ada 3 baris, maka ada 3 lah fa'il madhi dia. Okey, itu satu benda yang nak sebutnya. Yang kedua kita nak sebut apa dia? Yang kedua kita nak sebut ialah susunan dalam kitab Matan Al-Izzi ini agak berbeza dengan susunan yang biasa dipakai oleh ulama saraf. Disebut dalam hasyiah. Sebab apa? Tengok. Bab pertama disebut oleh Al-Imam apa dia? Fa'ala yaf'ulu. Itu bab yang pertama. Fa'ala yaf'ulu. Itu berbetulan lah dengan yang masyhur. Maka fa'ala yaf'ulu dipanggil sebagai bab al-awwal. Bab yang pertama. Bab yang kedua, dalam matan sebut fa'ala yaf'il. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Itu juga berbetulan dengan yang masyhur di sisi ulama saraf. Yang ketiga disebut dalam matan apa? Fa'ala yaf'alu. Betul? Fa'ala yaf'alu. Juga berbetulan dengan ulama saraf. Fa'ala yaf'alu. Itu bab yang ketiga. Kita panggil bab yang ketiga. Okey, bab yang keempat disebut dalam matan apa dia? Fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu. Fa'ila yaf'alu. Itu juga berbetulan dengan yang masyhur di sisi ulama saraf. Okey, yang beza pada bab kelima, bab keenam. Dalam matan disebut bab kelima ialah fa'ila yaf'ilu. Hasiba yahsibu yang dikatakan sebagai syadz. Fa'ila yaf'ilu. Itu disebut dalam matan bab yang kelima. Sedangkan yang masyhur di sisi ulama saraf, bab kelima bukan fa'ila yaf'ilu. Bab kelima ialah fa'ula yaf'ulu. Jadi bab yang terakhir dalam matan, iaitu bab yang keenam, sebenarnya di sisi yang masyhur di sisi ulama saraf ialah bab yang kelima. Fa'ula yaf'ulu. Bab yang terakhir, bab yang keenam, barulah fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Jadi itu kena tambih dah tu. Sebab kalau kita jumpa dalam kitab lain disebut ini daripada bab yang keenam. Maka yang keenam mana? Yang keenam yang disebut dalam matan ni ke? Ataupun yang masyhur di sisi ulama saraf? Yang masyhur di sisi ulama saraf. Mana fa'ila yaf'ilu. Bab ini ialah daripada bab yang kelima. Maknanya fa'ula yaf'ulu, bukan fa'ila yaf'ilu. Jadi ada perbezaan sikit pada bab kelima dan bab keenam. Apa yang disebut dalam matan berbeza dengan apa yang masyhur di sisi ulama saraf. Yang mana dalam kitab-kitab memang disebut mengikut apa yang telah saya terangkan, yang masyhur lah. Dia tak sebut ikut yang disebut oleh Imam Az-Zanjani. Okey, yang terakhir wa amar ruba'i. Mentilah wa amar ruba'i itu tak? Kita baca sikit lagi. Habiskanlah. Wa amar ruba'i. Jadi fa'il thulathi mujarrad dah selesai. Ini masuk fa'il ruba'i mujarrad. Wa amar ruba'il mujarradu fahuwa. Ada pun fa'il ruba'i mujarrad fahuwa fa'lala atau wazan fa'lala. Kadah raja, contoh seperti dah raja. Dah raja. Yudahriju. Maksudnya dahrajatan. Ataupun wadihrajan. Dahrajatan wadihrajan.
Jadi fa'al ar-rubai mujarrad atau wazan fa'lala, contoh dahraja, masdarnya dahrajatan ataupun boleh juga datang atas wazan dihrajan. Okey. Selesai kat situ. Jadi apa yang kita belajar ini, simpulan dia, kita bincang ta'arif bagi saraf ataupun ta'arif bagi tasrif sudut bahasa pada sudut istilah. Lepas tu kita sebut fa'al ada dua, sulasi ada rubai. Sulasi ada dua, mujarrad ada mazid. Rubai ada dua, mujarrad dan juga mazid. Nah, setiap daripada empat ini ada salim, ada ghairu salim. Kita beritahu makna salim, kita beritahu makna ghairu salim. Lepas tu kita masuk bab as-sulasi al-mujarrad. Ada 6. Fa'ala keluar 3, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu. Lepas tu fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Lepas tu fa'ula yaf'ulu. Selesai kat situ berserta dengan contoh. Lepas tu ada beberapa tambihat yang kita sebut. Kemudian kita masuk ar-rubai al-mujarrad, iaitu dahraja. Wazan dia fa'lala, contohnya dahraja yudahriju, maksudnya masdarnya dahrajatan wa dihrajan. Selesai kat situ. Wallahu a'lam. Jadi nanti kita masuk wa amma thulathil mazid. Dalam kitab ni dia tidak sebut makna ataupun adalah makna sikit-sikit. Tak apalah, tak payah bacalah. Yang tak disebut tak payah baca. Boleh? Dia selesai. Nanti kita masuk wa ammas thulathil mazid. Thulathi yang mujarrad dah bincang. Nanti kita akan masuk as-thulathi mazid. Fa'al 3 huruf. Asalnya 3 huruf tapi ditambah padanya beberapa huruf. Sama ada ditambah 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Itu akan dibincangkan satu per satu. Ada soalan tak? Sebarang soalan? Saya buka soalan. Ada soalan tak? Allah. Jadi sengaja saya tukar nama grup tu Imam Bajuri Center. Tu saya dah buka dah ataupun saya dah angan-angan lah sejak di Mesir dulu. Sampai di rumah pun kita tampal gambar Al-Imam Al-Bajuri dan kita syok sendirilah. Dah mengatakan rumah kita ni Imam Bajuri Center. Seorang ulama yang alim, Syekhul Islam. Pakar dalam pelbagai bidang. Jadi insya-Allah lah dengan nama ataupun dengan keberkatan Imam Al-Bajuri, kita pun insya-Allah bersungguh belajar seperti mana beliau belajar dan mengajar. Okey. Ada sebarang soalan? Ada soalan tak? Tak ada soalan. Cuba respon sikit. Yang ikut ni cuba respon sikit. Izzatul Iqlimah, Ibnu Syafi'i, Nurul Alia seputar hitam. Kaedah Muhammad Fikri, Ustaz Fikri. Aqil Ibnu, Ustaz Syahmi, itu Ali Azfar. Hasrul Harun, Syahidil Akhtar, Ikhwan Hadhiq, Muhammad Iqran, Ibnu Abdullah dan yang lain. Jelas? Okey, cukup sekadar tu. InsyaAllah jangan lupa ulang kaji lah. Ulang kaji daripada syarah Kailani. Cukup sekadar tu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.